Bagi mengulas lanjut perkara ini, kita bersama dengan pakar ekonomi dan juga Profesor Mari Dr. Ahmad Razman daripada iaitu Pensyarah Kanan Putra Business School Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof, boleh dengar saya? Waalaikumsalam, Encik. Okey, Prof. Angkanya 6 hingga 7.5% bagi tahun 2021. Kita faham asas kita adalah rendah pada tahun 2020, negatif pertumbuhan kita. Justru mungkin angka ini mudah untuk dicapai. Namun dengan kita melihat kepada pelbagai pakej rangsangan dan juga paling penting iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang dijalankan, apa lagi mungkin cabaran lain yang wujud kepada pemulihan ekonomi negara Malaysia? Ya, satu yang menarik apabila saya melihat unjuran oleh Bank Negara 6% hingga 7.5%, kalau kita lihat pada tahun lepas semasa Belanjawan 2021 diumumkan, kerajaan menganggarkan pertumbuhan ekonomi ataupun GDP pada tahun 2021 ini adalah sekitar 6.5% hingga 7.5%. So, jadi di sini kita lihat angka 7.5% masih kekal, tetapi Bank Negara meletakkan kadar minimum itu sedikit rendah, 6%. Ini kerana kita masih lagi ada cabaran kepada pemulihan ekonomi pada tahun ini, dan pendapat saya cabaran yang penting adalah sebenarnya masih lagi bagaimana negara kita dapat mencapai imuniti kawanan ataupun herd immunity ke atas COVID-19 secepat mungkin, dan juga berjaya menurunkan jangkitan kes harian setiap hari. Kita lihat bagaimana negara Filipina baru-baru ini terpaksa memperkenalkan kembali lockdown ke atas bandaraya Manila kerana tiba-tiba kes jangkitan meningkat 10,000 sehari. Dan kita tidak mahu itu. Kerana apabila kita berjaya mengawal jangkitan setiap hari, kita berjaya mendapat imuniti kawanan, ini akan membolehkan lebih banyak sektor ekonomi dibuka dan beroperasi pada tahap operasi biasa seperti sebelum pandemik, dan kawalan pergerakan antara daerah dan negeri dilonggarkan, membolehkan banyak aktiviti perniagaan ataupun aktiviti ekonomi dilakukan merentasi daerah dan negeri, dan seterusnya kita mengharap sempadan antarabangsa akan mula dibuka. Dan ianya banyak rentetan yang positif akan datang apabila kita berjaya menangani pandemik COVID-19. Disebabkan itu, saya melihat cabaran utama kepada pemulihan ekonomi negara masih lagi bergantung kepada secepat mana kita dapat menangani pandemik COVID-19 ini. Prof, sudah pastilah kita melihat juga perkembangan semasa politik amat berkait rapat dengan usaha pemulihan ekonomi kerana ini menentukan kelancaran ataupun kelangsungan dasar untuk pemulihan ekonomi tersebut. Sekiranya kita melihat pada tahun ini wujud ketidakstabilan ekonomi berdasarkan dengan konteks politik semasa ini, bagaimana pandangan Prof ini akan menjejaskan sebarang usaha pemulihan ekonomi yang sedang Malaysia laksanakan dan juga rancang di masa depan? Ya, kita tahu bahawa apabila kerajaan melancarkan pelbagai polisi dasar, pakej ransangan yang melaksanakan pelbagai dasar inisiatif ini adalah kementerian, kaki tangan kerajaan, agensi kerajaan, dan mereka biasanya tidak dipengaruhi dengan isu politik yang berlaku di kalangan ahli politik dan juga parti-parti politik. Namun sebenarnya ia tetap memberi kesan terutamanya terhadap keyakinan pelabur tempatan dan juga luar negara, kerana mereka mahukan sebuah kerajaan yang stabil, yang tidak akan menukar polisi dasar setiap tahun. Mereka mahukan sesuatu suasana yang membolehkan mereka melabur dalam jangka masa yang panjang. Dan disebabkan itu memang sebenarnya kestabilan politik itu adalah penting, dan apabila ini stabil, ini akan boleh membantu mempercepat lagi pemulihan. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa ini akan diterjemahkan kepada kurangnya angka pengangguran kerana selama ini kita berdepan dengan ramai yang menganggur akibat penutupan ekonomi. Sekarang ekonomi sudah dibuka hampir keseluruhannya, pemulihan juga sudah masuk angkanya. Bagaimana ini akan diterjemahkan kepada mungkin lebih ramai ataupun lebih banyak syarikat mengambil bekerja dalam suku-suku yang akan datang? Ya, kalau kita merujuk kepada statistik tenaga buruh ataupun tenaga pekerja oleh Jabatan Perakiraan Malaysia, pada bulan Januari dan Februari tahun ini memang telah menunjukkan peningkatan dari segi pengambilan pekerjaan, namun dari segi kes pengangguran masih lagi agak tinggi.
Dan disebabkan itu, jika kita berjaya mengawal pandemik ini lebih banyak, sektor ekonomi dibuka, akan membolehkan banyak perniagaan menawarkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan. Namun saya melihat ada juga peluang pada masa sekarang untuk kerajaan mengurangkan angka pengangguran ini dengan meng- memulakan program MyStep yang telah diumumkan dalam Belanjawan 21, iaitu mengambil 50,000 penganggur untuk bekerja secara kontrak, dan mereka ini kita boleh gunakan untuk membantu barisan hadapan, sebab barisan hadapan sekarang tertekan untuk mengendalikan kes jangkitan seharian dan juga untuk melaksanakan program vaksinasi. Sekarang mereka kena buat dua kerja. Jadi apa salahnya kita menggamblingkan lebih ramai lagi tenaga kerja untuk membantu dari segi pengesanan kontak ataupun kontak tracing, ataupun membantu dari segi pendaftaran vaksinasi, supaya barisan hadapan kita lebih fokus kepada kerja utama mereka. Dari sini saya melihat ada peluang untuk kerajaan mengurangkan angka pengangguran yang lebih rendah, pada masa yang sama membantu mempercepatkan program vaksinasi supaya kita dapat herd immunity ataupun imuniti kawanan itu. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Itu tadi Profesor Mahir Dr. Ahmad Razman, iaitu pensyarah kanan Putra Business School yang mengulas tentang unjuran ekonomi yang dibentangkan oleh Bank Negara Malaysia pada hari ini sekitar 6 hingga 7.5%. Ini sebenarnya selari, cuma bahagian minimum 6% itu sedikit berbeza dengan unjuran yang ditetapkan oleh kerajaan sebelum ini, iaitu 6.5%. Kita ingin melihat bagaimanakah kesan ini dan juga bagaimanakah segala pakej rangsangan yang diumumkan oleh kerajaan serta Belanjawan 2021 akan memacu usaha pemulihan ekonomi ini, serta apakah cabaran-cabaran mendatang untuk pemulihan ekonomi tersebut. Itu antara sedikit yang saya bincangkan sebentar tadi. Tetapi bukan itu sahaja, kita juga melihat kepada angka inflasi yang turut dibincangkan dan juga diterangkan oleh Bank Negara Malaysia, di mana pada hari ini Bank Negara menerangkan bahawa untuk inflasi dijangka akan meningkat secara sementara melepasi paras 5% pada suku kedua tahun ini, disebabkan oleh kesan asas yang rendah berikutan penyusutan harga bahan bakar pada suku yang sama tahun 2020. Bagaimanapun ia kemudian akan dijangka akan menyederhana secara purata antara 2.5% dan juga 4% bagi tahun 2021. Ini sudah pasti memberi kesan kepada kuasa membeli pengguna dan juga ekonomi secara keseluruhannya. Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu penganalisis ekonomi. Assalamualaikum Datuk, boleh dengar saya? Ya, Waalaikumsalam. Okey Datuk, sebelum saya nak bercakap tentang angka ekonomi yang diunjurkan oleh Bank Negara, saya nak bercakap dahulu tentang inflasi. 5% dijangkakan akan dicapai inflasi kita ini pada suku kedua 2020 ataupun 2021 ini. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah ini akan membebankan ataupun menjejaskan kuasa membeli pengguna? Apa sebenarnya faktor yang membawa kepada kadar inflasi yang tinggi ini? Pertama, Najib, saya rasa secara rambang lah, saya fikir 5.0 tu pada suku kedua tu saya rasa agak tinggi sangatlah tu. Saya jangkakan dia inflasi akan berlaku tapi taklah sampai ke 5.0%. Walau bagaimanapun tadi kita sedang membincangkan sama ada inflasi ini membebankan kita ke tidak. Kalau kita lihat daripada yang diterangkan oleh Bank Negara itu, iaitu inflasi asas kan, tidaklah setinggi itu sebenarnya. Sebenarnya inflasi asas saya difahamkan antara 0.5 hingga 1.5% sahaja. Inflasi asas ini adalah inflasi yang telah dihindarkan perubahan daripada peningkatan harga minyak, iaitu peningkatan pada bahan-bahan yang menyumbang kepada inflasi ini yang berlaku turun naik yang besar. Jadi bagaimanapun kita pun dapati bahawa pada tahun 2021 ini kalau kita concern, kita bimbang sangat tentang bahan bakar ini. Tapi kerajaan pun telah menetapkan harga ceiling RON 95 kepada RM2 berapa tu? RM2 5 sen ke saya fikir. Ya. RM2 5 sen gitu, dan diesel RM2 15 sen. Jadi bermakna dari segi kesan pada bahan bakar tidaklah begitu banyak sangat, walaupun dia telah meningkat. Kalau kita ingat dulu RON
sekarang ni RM1.95. 2021 pada tahun lepas ialah RM1.37. Jadi bermakna ada tindakan yang telah diambil untuk menyederhanakan kesannya kepada pengguna bahan bakar itu. Ya, begitu Najib. Okey. Datuk, bagaimana pula dengan unjuran ekonomi? Ini bukan kali pertama kita bincangkan. Kita faham ada yang melihat bahawa angka ini kelihatan tinggi, tapi kita sedar juga kerana asas kita tahun lepas adalah negatif. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah angka ini boleh menerjemahkan ataupun menunjukkan bahawa pemulihan itu sudah mencapai satu titik yang boleh kita banggakan setidaknya? Saya rasa seelok-eloknya kita jangan merasa complacent sebab keadaan sekarang ini masih lagi tidak menentu. Cuma angka-angka yang ditunjukkan itu tu kita jangan terlalu overjoy, jangan terlalu suka sangat. Sebab seperti apa yang Najib kata tadi, ini lebih kepada disebabkan oleh technical correction, iaitu kerana kita punya base terlalu rendah. Kita tahun lepas kita tumbuh negatif ataupun bukan tumbuh lah, kita mengecut negatif 5.6%. Kemudian kita diunjurkan pada 6% positif hingga 7.5% positif. Bermakna kalau kita lihat dari segi peningkatan itu, peningkatan lebih daripada 10% tu, daripada negatif 5.6 kepada 6%. Jadi lebih daripada 10%. Tapi ini adalah merupakan technical rebounds, saya kata tadi, correction disebabkan oleh low base tadi. Cuma saya rasakan Bank Negara mengatakan kita boleh mencapai pada yang pentingnya sini peningkatan peratusan peningkatan tadi, pertumbuhan tadi yang dikatakan 6 hingga 7% tadi itu. Itu merupakan kadar pertumbuhan. Tapi apa yang kita nak melihatnya ialah tentang sama ada kita dapat kembali atau tidak kepada keadaan GDP ataupun keluaran dalam negara kasar sebelum COVID bermula. Dan yang ini dikatakan, kalau Bank Negara mengatakan bahawa kita mungkin mencapainya pada pertengahan tahun ini. Tetapi saya masih ingat, saya rasa IMF perlu mengatakan bahawa kita mungkin mencapainya pada suku ketiga tahun ini. Walau apa pun, sama ada pertengahan tahun ini ataupun suku ketiga tahun ini, saya rasa peningkatan ini adalah satu peningkatan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat membanggakan. Kalau diukur daripada prestasi yang dijangkakan untuk seluruh dunia, kita adalah satu negara yang akan mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Tetapi saya nak katakan tadi, kita tidak boleh complacent. Ya. Kerana risikonya pun masih tinggi lagi. Dahulu, sebelum kita diberikan angka-angka ini, kita sangat bimbang akan berlakunya stagflasi atau stagflation. Iaitu keadaan yang tadi kita katakan inflation akan berlaku dan juga kita takuti inflation yang berlaku tadi tidak diikuti dengan pertumbuhan dalam real output. Iaitu stagnant plus inflation, dipanggil stagflation. Tetapi nampaknya keadaan itu saya rasa tidak akan berlaku. Alhamdulillah tidak akan berlaku sebab kita lihat bahawa prestasi ekspor kita baik dan juga dengan bermulanya vaccination ini sentimen pengguna baik. Lepas kemudiannya perdagangan antarabangsa pun bertambah baik. Kita katakan ekspor dan import naik. Yang pentingnya untuk 2-3 bulan ini semuanya ekspor dan import naik, tetapi apa yang kita katakan sebagai export volume ataupun trade volume, maksud saya total trade kita, jumlah perdagangan kita iaitu ekspor plus import kita meningkat. Jadi bermakna kita punya rekod balance of trade tadi, imbangan dagangan yang sentiasa menokok lebihan tadi, dan dikukuhkan lagi dengan angka bahawa total trade kita meningkat dengan pantas. Dan ini adalah satu perkara yang baik, bermakna rangsangan pertumbuhan di masa akan datang selain daripada consumption, private consumption kita disebabkan oleh sentimen dan juga pendapatan yang meningkat di kalangan isi rumah, juga ditambah juga dengan total trade yang akan meningkat. Dan ini saya fikir sungguh baik sekali dan kita harap ia boleh menjadi kenyataan. Dan cuma satu saya kata tadi,
kita tidak boleh complacent daripada ini. Kita sangat berhati-hati kerana risikonya tinggi apabila vaccination tadi telah berjalan dan juga pandemik COVID-19 ini jangkitannya semakin menular di Malaysia ini, kita balik pada PKP, maka cerita-cerita yang indah ini semuanya akan berakhir. Ya, itu kepentingannya, fokus utama, risikonya masih wujud, tidak boleh selesa. Mesejnya, terima kasih Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid kerana memberikan input tersebut. Kami mengulas tentang laporan ekonomi oleh Bank Negara Malaysia pada hari ini. Kami akan rangkumkan di laman web kami astro1.com.